salam sejahtera. Episod kali ini kita akan membincangkan satu lagi contoh karangan umum. Karangan ini terkandung dalam bahagian B kertas 1 Bahasa Melayu dan markah yang diperuntukkan ialah 100 markah. Baiklah, surat kiriman rasmi lah surat yang ditulis dalam bentuk formal. Surat ini ditulis untuk tujuan rasmi kepada pihak di sektor kerajaan atau sektor swasta. Bahasa yang digunakan dalam surat kiriman rasmi ialah laras bahasa persuratan rasmi. Jangan ambil mudah tentang karangan jenis ini kerana penulisan surat rasmi mengutamakan fakta dan ketepatan isi. Surat rasmi terdiri daripada beberapa jenis iaitu surat aduan atau bantahan, surat permohonan, surat rayuan, surat undangan rasmi, surat pesanan perniagaan. Sudah bersedia dengan pen dan kertas untuk mencatat nota? Mari kita lihat format untuk surat kiriman rasmi. Nama dan alamat pengirim. 2. Nama dan alamat penerima. 3. Tarikh selari dengan baris akhir alamat penerima. 4. Kata panggilan kepada penerima. 5. Tajuk perkara. Huruf pertama setiap perkataan ditulis dengan huruf besar. 6. Pengenalan surat yang merujuk kepada perkara. 7. Isi yang ditanda dengan nombor. 8. Kata penutup surat. 9. Tanda tangan pengirim. 10. Nama pengirim menggunakan huruf besar. 11. Jawatan pengirim. Mari kita buat latihan bersama-sama. Mula-mula baca dahulu arahan soalan dengan teliti. Sebuah syarikat pemaju perumahan bercadang untuk menjalankan projek perumahan di sebuah kawasan bukit yang terletak berhampiran dengan rumah anda. Sebagai setiausaha jawatankuasa penduduk, anda ingin menghantar surat bantahan kepada pihak yang terbabit. Tulis surat tersebut selengkapnya. Untuk pastikan kita benar-benar faham tentang kehendak soalan, kita kenal pasti TKF-nya terlebih dahulu. Tema, kata kunci dan format. Tema atau tugasan. Kata kunci. Format. Mari kita tengok contoh rangka karangan yang dicadangkan. Memperkenalkan diri anda sebagai setiausaha jawatankuasa penduduk di kawasan tempat tinggal anda dan menyatakan tujuan utama anda, menulis surat. Melahirkan rasa kesal terhadap projek yang akan dilaksanakan oleh syarikat pemaju berkenaan. Cadangan isi, mewakili suara penduduk yang membantah projek berkenaan yang akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah. Dikuatiri akan berlakunya banjir kilat atau banjir lumpur. Kawasan bukit itu juga telah dijadikan oleh penduduk sekitar sebagai kawasan untuk beriadah. Dikuatiri akan merosakkan sistem ekologi setempat dan sudah tentu akan menempa bencana yang lebih besar. Penutup berharap supaya projek yang dirancang itu akan dibatalkan demi kepentingan alam sekitar serta keselamatan penduduk. Pastikan dulu format surat rasmi seperti alamat pengirim dan penerima, tarikh dan sebagainya ditulis dengan betul. Alamat pengirim ditulis di sebelah kiri bahagian atas surat. Anda tidak perlu menulis nama di sini. Kemudian satu garisan panjang melintang dibuat di bawah alamat pengirim. Alamat penerima ditulis di bawah garisan melintang. Pastikan nama negeri digariskan. Tarikh ditulis di sebelah kanan surat sebaris dengan baris akhir alamat penerima, iaitu nama negeri. Ia mestilah ditulis dengan lengkap menggunakan huruf besar. Kemudian, panggilan hormat penerima seperti Datuk, Datin, Tuan, Puan, Saudara, Saudari dan sebagainya ditulis di bawah alamat penerima dan diletakkan dengan tanda koma di akhirnya. Ingat, panggilan hormat mesti bersesuaian dengan status atau jawatan penerima. Perkara surat ditulis selepas panggilan hormat penerima dan mesti digariskan. Huruf besar digunakan pada setiap awal perkataan dan tiada noktah di hujungnya. Setelah semua format betul, bolehlah kita mulakan dengan pendahuluan surat. Pendahuluan. Memperkenalkan diri anda sebagai setiausaha jawatankuasa penduduk di kawasan tempat tinggal anda dan menyatakan tujuan utama anda menulis surat. Saya ingin menarik perhatian tuan berhubung dengan perkara yang tersebut di atas.
Saya mewakili Jawatankuasa Penduduk Violet Persiaran Gamelan ingin menyatakan bantahan kami terhadap projek perumahan Bukit Mewah Fasa 2 yang sedang dilaksanakan oleh pihak tuan berdasarkan papan iklan projek yang bernombor siri PP-MPK92 Sengkang 12-34. Bantahan ini dibuat berdasarkan usul bantahan yang dicadangkan oleh ahli jawatankuasa penduduk dalam mesyuarat yang telah diadakan pada 17 hari bulan Jun 2015. Usul tersebut telah disokong secara sebulat suara oleh semua ahli jawatankuasa yang hadir. Berikut kami nyatakan sebab-sebab bantahan tersebut. Perenggan pendahuluan menyatakan tujuan surat dikirimkan. Gunakan isi yang matang dan sesuai dengan laras surat rasmi. Kita ke perenggan isi pertama. Perenggan isi pertama mesti dinomborkan dengan angka 2. Nombor 2. Pertamanya, kebanyakan penduduk berasa kecewa dan terkilan kerana pihak pemaju tidak pernah berbincang dan mengwar-warkan projek tersebut kepada para penduduk sebelum ini. Seperti yang pihak tuan sedia maklum, kami merupakan pembeli rumah di Persiaran Gamelan iaitu projek syarikat pemaju perumahan yang sama 6 tahun lalu. Semasa kami membeli rumah tersebut, syarikat tuan tidak pernah memaklumkan kepada kami projek perumahan Fasa 2 yang akan melibatkan penarahan kawasan bukit berdekatan. Malahan dalam iklan projek perumahan tersebut, pihak pemaju telah menggunakan bukit itu sebagai daya tarikan dengan mengaitkan kawasan perumahan tersebut dengan alam yang lestari. Namun, selepas 6 tahun keadaan tersebut berubah. Bukit berhampiran kediaman kami pula hendak ditarah demi keuntungan syarikat sahaja. Hal ini jelas menunjukkan sikap materialistik pihak pemaju. Kita teruskan dengan perenggan isi kedua. Mewakili suara penduduk yang membantah projek berkenaan yang akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah. Nomborkan isi kedua dengan angka 3. Nombor 3. Seterusnya, kami juga kecewa kerana bukit tersebut merupakan kawasan tadahan hujan walaupun saiznya yang sederhana. Untuk pengetahuan pihak tuan, masih terdapat anak-anak sungai yang mengalir di kawasan bukit tersebut. Hal ini menandakan bahawa bukit tersebut masih merupakan sumber mata air yang tidak kurang pentingnya. Oleh yang demikian, jika syarikat pemaju meneruskan projek perumahan tersebut, dikuatiri keadaan ini akan menyebabkan kita kehilangan kawasan tadahan hujan. Jika pokok-pokok ditebang, struktur tanah akan menjadi longgar. Situasi ini juga akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah. Sekiranya bencana alam ini berlaku, sudah tentulah kami yang akan menanggung akibatnya. Mari kita ke perenggan isi ketiga. Isi 3. Dikuatiri akan berlakunya banjir kilat atau banjir lumpur. Nomborkan isi ketiga dengan angka 4. Nombor 4. Di samping itu, kami berasa bimbang jika keadaan ini akan menyebabkan banjir kilat atau banjir lumpur. Peristiwa yang sering dipaparkan oleh media massa, kebanyakan tempat yang mengalami banjir kilat dan banjir lumpur biasanya dikaitkan dengan penarahan hutan di kawasan tanah tinggi. Oleh itu, kami membuat konklusi adalah lebih baik mencegah sebelum parah. Dalam keadaan ini adalah menjadi tanggungjawab kami sebagai jawatankuasa penduduk untuk mengelakkan dan mencegah kejadian seperti banjir kilat dan banjir lumpur daripada berlaku di kawasan kami pada masa akan datang. Menurut maklumat yang kami peroleh, pihak tuan masih belum lagi mendapat kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar. Tetapi pihak tuan sudah mula memasang papan iklan berkenaan projek tersebut. Seterusnya, perenggan isi ke-4. Isi 4. Kawasan bukit itu juga telah dijadikan oleh penduduk sekitar sebagai kawasan untuk aktiviti beriadah. Nombor 5. Selain itu juga, penduduk di kawasan Persiaran Gamelan Bandar Bukit Raja telah menggunakan sebahagian daripada kawasan bukit tersebut sebagai kawasan untuk aktiviti riadah. Hal ini bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang cergas. Malah, pihak kami telah pun menubuhkan Kelab Cintai Bukit Mewah yang mengumpulkan ahlinya daripada golongan muda. Melalui kelab ini, kami telah menghantar surat kepada Majlis Perbandaran untuk menaik taraf sebahagian daripada kawasan bukit itu kepada kawasan rekreasi.
khususnya kepada penduduk setempat dan kawasan sekitarnya. Oleh itu, jika projek pihak tuan diteruskan, hal ini sudah tentu akan mengecewakan para penduduk, khususnya golongan muda yang mula mencintai alam sekitar di kawasan tersebut. Surat rasmi tidak perlu ditulis panjang berjela sebagaimana karangan lain. Memadai jika anda mempunyai isi serta jumlah perkataan yang cukup. Penutup, berharap supaya projek yang dirancangkan itu dibatalkan demi kepentingan alam sekitar serta keselamatan penduduk. Akhir sekali, besarlah harapan kami agar pihak tuan dapat membatalkan projek perumahan tersebut demi kemaslahatan penduduk dan alam sekitar. Di sini kami ingin menegaskan bahawa kami bukan anti pembangunan, tetapi ingin memastikan khazanah alam akan terus terpelihara untuk tatapan generasi akan datang. Kami tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan yang lebih tegas jika pihak tuan tetap ingin meneruskan projek perumahan ini. Oleh itu, sekali lagi kami mengharapkan kerjasama daripada pihak tuan agar masalah ini dapat diselesaikan. Akhir sekali, akhiri surat dengan format ini. Sekian, terima kasih. Pengakuan dan tanda tangan pengirim ditulis di sebelah kiri bawah surat. Nama pengirim mesti ditulis dengan huruf besar dan di bubuh kurungan. Tuliskan jawatan anda iaitu merujuk kepada soalan. Dalam soalan ini, anda merupakan setiausaha jawatan kuasa penduduk. Gagal untuk berusaha ialah berusaha untuk gagal. Teruskan mengulang kaji dan selamat berjaya!